Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'u fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahwaz 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna 'ilman warzuqna fahman hatta na'rifa kaifa nunajika ya rahman ya rabbal alamin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan perempuan yang sudi meluangkan masa pada petang ini untuk sama-sama kita mengulang kaji hal ehwal berkaitan dengan urusan agama kita dalam memenuhi tuntutan perjalanan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, menuju kepada dunia baru nanti dari akhirat, yang mana nanti dari akhirat akan diperhitungkan semua apa yang telah kita lakukan untuk diberi ganjaran atau balasan. Maka menjadi satu tanggungjawab kepada setiap orang terhadap dirinya masing-masing untuk memastikan apa yang dia lakukan di dunia ini adalah perkara yang memanfaatkannya nanti di akhirat. Dan ketika ini tidaklah apa yang kita lakukan itu sekadar mengisi masa lapang, tetapi lebih kepada cuba mengusahakan sesuatu kebaikan di dunia untuk mendapat kebaikan di akhirat. Terima kasih pada semua yang sudi meluangkan masa. Moga Allah Ta'ala memberkati kita semua, insya-Allah, amin. Saya jawab salam pada yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Puan Nursiah, Puan Siti Hajar, Puan Siti Mahwa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Minggu lepas kita telah khatamkan kitab 40 hadis cinta. Ada ke kitab dia? 40 hadis cinta. Kita dah khatamkan kitab ni. InsyaAllah minggu ni, bermula daripada minggu ni, kita akan cuba bacakan kitab bukan daripada awal, sebab telah dibaca pun daripada awal oleh Al-Fadhil Ustaz Fahmi 40 hadis akhlak mulia. Jadi saya akan menyambung saja apa yang telah dibacakan oleh Ustaz Fahmi pada kitab ni. Lama dah pun terhenti kan atas kekangan masa pada waktu petang. Jadi kitab ni pun jadualnya pada Selasa petang, dalam pukul 5 macam tu. Saya lewat dah pula. Jadi kita akan cuba menyambung bacaan kitab ni pada waktu petang. 40 hadis akhlak mulia karangan Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah taala. Jadi kalau nanti sebelah pagi, kalau ada kesempatan dan telah diputuskan kitabnya, kita akan baca juga di sebelah pagi. Macam biasalah jadual saya hari Selasa pagi. Tapi kalau tak sempat baca pagi, kita akan baca petang lah. Jadi kalau ikut jadual yang dicadang dan dirancang,
Pagi baca kitab lain, petang baca kitab ini. Kalau ada kesempatan masa. Kalau tak ada kesempatan masa, maka kitab ni akan dibaca pada sebelah petang. Cadangannya macam itulah. Moga Allah Ta'ala memberkati masa dan memudahkan urusan. Baik. Jadi kalau ada kitab ini, boleh buka muka surat 48. Hadis hadis yang ke 23. Muka surat 48, hadis ke 43. Tajuknya menghormati yang tua dan mengasihi yang muda. Jadi kitab kita ni 40 hadis akhlak mulia. Jadi dalam kitab ni disenaraikan oleh Syekh Fahmi akan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Jadi tajuk ke-23 ni berkaitan dengan adab, menghormati yang tua dan mengasihi yang muda. Wa bisanadina muttasilun ila al-imam ila sahibil muallif Sidi Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullahu taala wa nafa'na wa nafa'ahu bi'ulumihi wa asrari fid daraini amin. An Amrin bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahandanya dan daripada datuknya radhiyallahu anhum, maka maksudnya semuanya sahabat. Dia Ammar bin Shu'aib, dia beliau meriwayatkan hadis ini daripada ayahnya, yakni Shu'aib. Shu'aib meriwayatkan daripada ayahnya. Jadi daripada atuk mengajar ke anak mengajar ke cucu, macam tu. Ini biasa di kalangan para sahabat, kan. Apa yang mereka belajar daripada Rasulullah, maka mereka akan ajar pada anak. Kemudian anak tu besar jadi bapa, dia pula ajar pada anak dia. Jadi 3 generasi tu mendapat ilmu daripada susu galuh orang tuanya sendiri. Itu dulu tu begitu. Kan ajar family dulu sebelum nak ajar orang lain. Macam itulah kan. Kadang-kadang setengah orang update status dulu baru ajar family pun boleh kan. Yang penting ahli keluarga kita dapat manfaat lah kan. Jangan kita biarkan ahli keluarga kita ni orang terakhir yang dapat manfaat satu, ataupun tak dapat manfaat langsung, tak boleh juga. Kita bersungguhlah mengaji, belajar apa semua, tapi ahli keluarga kita tak tahu apa yang kita belajar, kan. Maksudnya manfaat yang kita belajar tu tak sampai pada mereka. Satu kerugian lah, kan. Biar apa yang kita belajar sampaikan. Kalau kita yakin apa yang kita belajar tu betul, jangan takut untuk sampaikan, kan. Sebab tu nak dapat keyakinan dalam ilmu, kena pilih guru, kan. Kalau kita yakin guru kita ni guru yang betul, tak ada apa yang kita takutkan. Jadi nak memilih guru yang betul tu pun syaratnya ada banyak, kan. Mestilah guru tu merupakan pernah menjadi seorang murid kepada seorang guru. Tak boleh dia pilih guru tu kita tak tahu latar belakang dia daripada mana. Zaman Facebook sekarang, ramai orang nak mengajar orang lain. Tu baguslah, kan. Maksudnya perkongsian ilmu tu bercambah. Tapi kita nak ambil ilmu mesti daripada seorang guru yang pernah menjadi murid kepada seorang guru. Ada talian sanad tu. Kerana kita tak nak sesuatu yang kita dapat tu hasil daripada pemikiran ideologi yang datang daripada fikir-fikir sendiri. Kita nak perkara yang diwarisi daripada bijaksana orang dulu, kan. Para Nabi SAW tu dapat ilmu daripada malaikat Jibril yang ataupun dapat daripada Allah SWT melalui malaikat Jibril. Kemudian baginda ajar para sahabat ajar generasi seterusnya. Jadi ilmu tu diwarisi, bukan fikir-fikir sendiri, mak keluar, oh ini idea dia. Bukan, kita ni dalam tradisi pengajian agama, ilmu Islam ni dia ada sanad. Maksudnya ilmu tu bersumber, ada daripada talian ke talian sampai ke atas. Kalau kita ambil ilmu dari buku boleh ke? Boleh. Tapi kita kena sahkan dululah ilmu tu betul ke tak betul, kan. Kalau yang keduanya kita sahkan, kita faham betul ke tak betul. Baca banyak tapi faham salah, tak boleh juga, kan. Tak sah lah. Jadi kena pilih guru tu betul dan sampaikan dengan cara
yang betul. Okey. Kemudian apa yang disebutkan di sini telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan daripada kalangan umatku. Nabi sebut ni, berat ni sebut ni. Bukan daripada kalangan umatku yang sempurna orang. Bukan daripada kalangan umatku yang sempurna. Itu ayat dia, sorry. Bukan daripada kalangan umatku yang sempurna. Laisa minna. Bukan daripada kalangan umatku yang sempurna. Ini orang yang tidak mengasihi yang kecil daripada kalangan kami dan tidak mengenal kemuliaan orang yang tua di kalangan kami. Laisa minna, bukan daripada kalangan kami. Tidak sempurnalah. Nak disebahkan kepada Rasulullah tu tak sempurna kalau dia tidak mengasihi anak-anak yang kecil dan tidak pula mengenal kemuliaan orang yang dewasa. Tak hormat orang tua dan tidak kasih kepada anak-anak kecil. Itu kalau ada begini, maka Rasulullah sebut laisa minna. Tak sempurna nak nisbah kepada kami ni. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang terkenal sebahagian daripada umat Rasulullah, maka dia ada ciri-cirinya adalah mereka mengasihi orang dewasa, mengasihi anak kecil dan menghormati orang dewasa. Dalam ni ada keterangan Syekh Fahmi. Syekh Fahmi syarah, Syekh Fahmi sebut sallallahu taala, dalam masyarakat kita ada orang yang lebih tua dari kita dan ada orang yang lebih muda dari kita. Ada yang sudah lanjut usianya dan ada pula yang baru lahir. Ada lelaki dan ada yang perempuan. Maka dalam hadis ini kita disuruh untuk mengasihi yang lebih muda daripada kita. Apakah lagi kalau mereka itu masih kecil yang masih belum cukup akhlaknya, iaitu daripada kalangan kanak-kanak. Mereka masih mentah dan masih belum banyak merasai asam garam dalam kehidupan. Mereka belum banyak pengalaman dalam hidup ini. Maka yang lebih tua daripada mereka hendaklah membimbing mereka dengan kasih sayang dan ikhlas. Janganlah jadikan mereka sebagai sasaran penindasan dan penderaan. Manakala yang lebih tua daripada kita, kita disuruh menghormati mereka kerana mereka lebih berpengalaman, mereka lebih banyak merasai asam garam dalam kehidupan. Kalau berlaku kesepaduan antara tenaga pemuda dan tunjuk ajar daripada kalangan yang tua, yang lebih berpengalaman, maka akan mudah dicapai satu tujuan dan akan lebih terjamin segala sesuatu itu dapat dicapai dengan selamat dan sejahtera. Subhanallah, Rasulullah SAW ni, dia baginda punya pemikiran tu tak sengit, tak berat satu pihak kan, dan tidak terlalu mengabaikan satu pihak, menyeluruh. Jadi Rasulullah selalu posisikan kita ni supaya berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita orang yang berada di pertengahan, maka kita tahu ada orang yang lebih kita dan ada orang kurang daripada kita. Jadi sudut usia, ada orang yang lebih berusia daripada kita dan ada orang yang lebih muda daripada kita. Maka apa yang kita perlu buat kepada orang yang lebih berusia dan apa orang yang lebih muda? Kalau kita tak tahu nak buat apa, kena tuntut ilmu lah. Apa? Jangan fikir dulu, susah. Kalau fikir kita tak tahu kita punya kefahaman betul ke tidak, maka menuntut ilmu dulu. Kan ambil pelajaran dulu. Di sini Rasulullah ajar untuk yang berusia daripada kita, maka hormati. Sedar tentang kemuliaan mereka. Orang yang lebih berusia ni, kalaupun mungkin pengetahuan akademik ni rendah daripada kita, tapi mereka lebih kaya dengan pengalaman kehidupan. Itu sudah cukup dia dihormati, layak dihormati. Kan? Itu sudah cukup untuk buat dia layak dihormati. Mungkin ada sifat-sifat pelupanya, tapi daripada jiwa mereka ada buah-buah idea, fikiran yang matang, kan? Itu orang yang lebih berusia. Maka kerana itu mereka perlu dihormati. Yang keduanya, Imam Ghazali ajar, kalau memandang orang yang lebih tua daripada kita ni, kita pandang apa? Kita pandang mereka lebih lama beribadah kepada Allah berbanding kita. Itu sudah cukup buat dia mulia daripada kita. Kita muda lagi. Kalau muda lah, kita muda. Muda kita menyebabkan ibadah kita di sisi Allah itu lebih sedikit berbanding orang yang telah berusia. Maka layaklah mereka dihormati.
Kan tak bolehlah kita pandang ni orang tua nyanyuk maka perangai macam budak-budak. Kalau tak tahan boleh tegur lebih macam budak-budak. Tak boleh, sebab kedudukan mereka tu lebih mulia di sisi Allah berbanding kita. Mana kita tahu dia lebih mulia di sisi Allah berbanding kita? Sebab ibadahnya mesti lebih banyak daripada kita. Kan mudah je formula dia. Jadi pandang orang lebih berusia tu mulia sebab ibadahnya lebih banyak. Kita kan mengukur kemuliaan tu bukan pada material. Kita nak mengukur kemuliaan tu pada pandangan agama terhadap mereka kan. Sebab tu hati-hati. Nak menilai orang, jangan menilai pada zahir. Bahaya. Kan? Menilai pada secara menyeluruh. Kita disuruh memandang setiap orang tu istimewa kan. Kerana agama yang suruh. Macam ni pun perintahnya Rasulullah yang suruh. Bukan saja-saja ni kan. Ni Nabi yang suruh. Kalaupun kita tak faham apa kemuliaan orang yang lebih tua daripada kita, tak faham lah tengok apa orang tua ni, apa kelebihan dia kan. Cakap pun pemarah. Ada orang tua kan cakap marah-marah kan. Kadang-kadang semua benda tak boleh buat kan. Kalau pergi rumah orang yang kita biasa dengar lah, saya lah biasa dengar, kalau sepupu-sepupu dulu balik kampung kan, cakap sembang-sembang tak suka balik kampung ni kan. Opah tu semua benda tak boleh buat, pegang tu tak boleh, pegang ni tak boleh kan. Kita ni balik kampung nak suka-suka, nak seronok-seronok, ni tak boleh, tu tak boleh, buka lampu lama tak boleh kan. Jadi tak tahulah nak kena hormat kat mana kan. Tu budak-budak muda kan, akalnya pendek kan. Tapi kalaulah sampai tahap begitulah, tak ada yang istimewa pun pada mata kita pada orang yang tua tu, tetap juga kena dihormati. Kalaupun kita tak tahu apa specialnya pun, kena hormat. Kenapa kena hormat? Sebab Rasulullah suruh, itu saja. Takkan Rasulullah nak suruh kita buat benda tak betul atau benda yang sia-sia. Tak ada yang keluar daripada perintah Rasulullah tu benda yang buruk. Semuanya baguslah kan. Jadi kita tak faham kenapa kita kena hormat orang ni. Tak apa, tak faham tak apa. Kedudukan kita biar mulia di mata Allah kan. Sabar sajalah dengan orang tua yang orang berusia yang kadang-kadang ya mungkin ada orang ada lemah akhlaknya kan. Cakap pun kuat merapu kan. Tapi hormat kerana Rasulullah suruh. Jadi orang yang bersabar dengan suruhan Rasulullah itu ganjarannya besar. Okey, itu dari sudut orang yang dewasa. Kalau dalam hadis ni, dalam penerangan ni, Syekh Fahmi bagi tahu jelas lah. Kerana orang dewasa tu banyak asam garam dalam kehidupan kan. Banyak tahu banyak perkara lah kan. Kalau tak ada orang tua, kita tak pandai juga nak melalui kehidupan ni kan. Sebenarnya orang tua orang yang berusia kena ajar orang muda ni. Jangan biar dia buat apa yang dia suka kan. Dulu kita satu tempoh dulu nak nasihat anak orang lain tu dah takut kan, sebab masyarakat dah rasa macam jangan tegur anak saya lah kan. Jadi masyarakat dah mula tak tegur anak orang lain. Zaman ni anak sendiri pun dah tak tegur dah. Bukan anak orang lain, anak sendiri pun tak tegur dah kan. Tegur anak sendiri takut nanti lari dari rumah pula kan. Ataupun tegur cucu sendiri nanti takut anak terasa pula. Jadi semua keburukan tu didiamkan. Tak boleh kan? Sebab peranan orang yang berusia dengan pengalaman yang Allah Ta'ala bagi, maka dia kena nasihat kena beri nasihat pada orang yang lebih muda. Itu kaedah kan. Kemudian yang muda, orang yang lebih muda daripada kita kena buat apa? Kita kena kasih. Kerana mereka ni banyak lagi yang tak tahu, mudah buat kesilapan dalam kehidupan. Kalau anak tu kerja berat sampai letih, tak tidur, stres, sebenarnya orang dewasa kena tegur. Kamu ni kerja jangan stres sangat kan. Jangan over lah sangat dalam cari keduniaan ni. Rezeki dah selesai dah. Macam mana mak tahu urusan rezeki dah selesai? Mak ni dah umur 60 tahun dah. Ada hari ayah kamu tak kerja, tapi ada orang yang bagi makan rumah kita kan. Bagi kuih ke bagi apa. Hari ayah tak kerja, ada orang bagi makan. Kalau bukan Tuhan yang bagi, siapa bagi? Itu. Jadi orang yang muda ni kena diajar realiti kehidupan. Tapi orang tua tu kena jiwanya kena hidup lah.
kan. Ini kalau orang tua pun takut miskin, sebab tu anak pun jadi lebih-lebih takut kan. Kamu jangan miskin tau. Kamu dah tua nanti kamu kena kaya. Orang tua pesan ke orang muda macam tu. Habislah cerita dia kan. Itu yang orang muda pun kerja macam nak matilah kan. Fikir rezeki dia lari. Sebab apa fikir rezeki lari tu? Sebab dulu pernah dapat nasihat macam tu. Kamu kalau tak kerja nanti kamu teruk kamu kan. Jangan kena kerja sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh betul, tapi bukan kerana takut miskin. Kena bagi nasihat yang betul lah kan. Kerja sungguh-sungguh sebab itu ibadah kan. Ibadah rezeki selesai dah, Allah Ta'ala tulis. Jadi bila dah selesai, jangan risau tentang rezeki, risau tentang ibadah. Rezeki kita ni hasil ibadah atau hasil tamak kan. Kalau hasil ibadah, Masya Allah, itu akan menggandakan rezeki yang lain. Kalau hasil tamak, banyak pun nanti nampak sikit. Jadi orang yang dewasa umur tak boleh bagi nasihat yang salah kepada orang muda, nanti orang muda sesat nanti. Bahkan ramai juga orang muda yang sesat kerana nasihat orang yang berusia yang tak betul kan. Orang yang muda pula kenalah minta nasihat selalu kepada orang yang berusia. Anak tu tak pernah pun melalui alam perkahwinan tu kan. Jadi bila tak pernah, biasalah bila berlaku sesuatu tu gelabah lah kan. Gaduh suami isteri, pasangan muda kan. Terfikir nak bercerai, jangan, tunggu dulu, bincang dulu dengan mak ayah kan. Mak ayah dengar pun, alah ini masalah kecil ni. Masalah apa, bro gigi, ubat gigi je, takkan siapa nak bercerai. Macam tu lah. Jangan fikir sendiri, pandai sendiri. Orang muda ni banyak yang tak tahu daripada yang tahu. Jadi kena tanya orang berusia. Orang berusia yang tahu tak boleh diam saja kan. Itu pelajaran lah. Cuma kita yang ada orang lebih muda, ada orang lebih berusia ni nak buat apa? Hormatlah dua-duanya. Kasih dan hormat. Di situ ada pahala. Kita ni Allah Ta'ala jadikan setiap orang dalam kehidupan tu adalah saksi apa yang pernah kita buat dekat dunia. Kita dekat dunia ni banyak buang-buang masa dengan keinginan kita atau banyak buat taat melalui membantu orang lain. Manusia di sekeliling kita ni saksi kebaikan kan? Cuba buat baik dengan semua orang. Akhirat nanti kalau Allah Ta'ala panggil kita, siapa saksi kebaikan kau? Kita boleh cerita, ni ada orang tu, ada orang tu, ada orang tu. Dan Allah Ta'ala pun boleh datangkan, ini orang pernah kau buat baik, ni orang. Tapi kalau dekat dunia kita tak hormat orang tua, tak kasih orang yang lebih muda, na'udzubillah, tu semua. Kalau kita ingat hadis muflis tu, hadis orang yang muflis, yang di akhirat datang bawa amal banyak, pahala banyak, tapi pahalanya habis kan, dikutip oleh orang-orang lain. Siapa yang kutip tu? Orang yang tak buat baik kepada orang lain. Ibadah banyak tapi perangai buruk. Jadi muflis. Jadi nak bagi tahu apa dalam hadis tu? Setiap manusia yang pernah Allah Ta'ala datangkan dalam kehidupan kita, itu adalah saksi kehidupan kita. Bagaimana kita hidup di dunia. Penuh dengan kebaikan atau penuh dengan keburukan. Jadi jangan buat buruk dengan orang. Hatta kalau ada orang yang buat buruk dengan kita pun, kalau kita nak betulkan pun, itu betulkan dengan ibadah kepada Allah, bukan dengan nafsu. Sibuk nak betulkan orang kan, sebab rasa betul. Tak betul kan. Saya nak kena betulkan awak lah, sebab saya rasa saya betul. Tak betul kan. Jangan fikir macam tu. Kita betulkan dia sebab ibadah. Kalaupun kita betul tapi niat sebagai ibadah, supaya nanti kalau kita dapat membetulkan dia, kita tak puji diri kita yang betulkan dia tu. Kalau tak ada saya, dia tu dah jadi iblis dah tu. Kita betulkan dia sebab itu ibadah bagi kita. Bila kita tahu dia ibadah, kita tahu itu hidayah daripada Allah. Kita tak ada pun kemampuan nak bagi hidayah pada orang lain, tapi Allah Ta'ala jadikan kita asbab orang lain berubah. Kita tahu itu ibadah, maka kita dapat manfaat daripada perbuatan tersebut. Ini kalau sibuk nak betulkan orang, lupa tu ibadah, akhirnya nisbah kat diri sendiri. Saya lah yang soleh tu. Pun tak boleh kan. Faham ke? Okey, habis satu hadis. Satu lagi hadis. Hadis ke-24. Disukai dan menyukai orang lain. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ma'lafah wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bila berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman itu jinak dengan orang lain.
Maka tidak ada kebaikan orang yang tidak menjinaki orang lain dan tidak mahu dijinaki oleh orang lain. Masya Allah. Orang yang beriman itu mudah ramah. Orang yang beriman al-mu'min, orang mukmin itu dia mudah ramah dengan orang. Sebab dia ada sifat penyayang. Orang beriman ni dia ulama sebut orang yang beriman dia ada dia ada perasaan kasih kepada orang lain kerana dia ada perasaan dikasihi oleh Tuhan. Orang beriman ni dia ada kesedaran bahawa apa yang ada pada diri dia ketika ini itu semua atas belas kasih daripada Allah. Dipanjangkan umur. Kalau itu bukan belas kasih daripada Allah, itu datang dari mana? Allah Ta'ala panjangkan umur dia dalam keadaan dia orang yang semalam penuh dengan kekurangan. Kan kalau umat terdahulu ahli taubat tu ahli maksiat tu kalau tak bertaubat bunuh diri. Zaman dulu. Maksudnya dia syariat zaman tersebut. Maksudnya orang yang berdosa ni cara dia taubat dimatikan. Dia matilah. Tapi zaman kita kalau buat maksiat masih lagi dipanjangkan umur. Sampai ada orang tanya saya maksiat tak berhenti tapi umur panjang, masya-Allah. Ada orang hairan kan dengan diri dia. Kenapa Allah Taala panjangkan umur saya sedangkan saya orang yang tak ingat pun nak bersyukur. Maksiat pun banyak tapi mata yang tengok maksiat tu tak pernah berhenti tengok maksiat, tapi mata ni segar lagi, cerah lagi. Lebih cerah daripada kadang-kadang ulama dah pakai spek dah ulama tu. Tapi kadang-kadang orang yang mata bermaksiat ni cerah lagi. Dia pun rasa hairan kenapa anggotanya masih sihat, segar, sedangkan ada orang yang lebih baik daripada dia mungkin dah cacat, auzubillah. Jadi dia tanya, itu jawapannya satu saja, kasih. Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala panjangkan umur kita pun sebab Allah Ta'ala kasih. Jadi orang mukmin dia ada kesedaran dia ni menerima belas kasih daripada Tuhan, daripada Allah. Rezeki yang dia dapat itu pun belas kasih daripada Tuhan. Kan? Ya Allah, kayakan saya. Selalu minta dalam doa dia, nak jadi kaya ya Allah. Dia lupa nak minta dikekalkan anggota. Kan? Dia minta nak kaya saja. Lupa nak minta dikekalkan anggota. Tapi Allah Ta'ala kasih kepada dia. Allah Ta'ala bagi dia kaya dan Allah Ta'ala kekalkan anggota dia. Sedangkan Allah Ta'ala boleh saja kayakan dia. Allah Ta'ala kayakan dia. Tapi dalam keadaan Allah Ta'ala tarik anggota dia. Boleh. Kau nak kaya kan? Aku bagi kau kaya. Tapi anggota kau ambil. Tapi Allah Ta'ala tak buat begitu. Di kebanyakan orang Allah Ta'ala bagi kaya dan Allah Ta'ala kekalkan anggotanya sedangkan dia minta kaya saja. Kalau itu bukan daripada kasih sayang Allah, itu daripada datang dari mana? Jadi orang mukmin ni dia ada kesedaran. Dia mendapat kasih sayang daripada Tuhan dia. Oleh kerana dia mendapat kasih sayang daripada Tuhan dia, dia ada perasaan kasih sayang dalam jiwa dia. Dia kenal kasih sayang tu. Maka dia mudah ramah, mudah mesra dengan orang lain. Sebab dalam jiwanya ada kasih sayang. Allah Ta'ala persiapkan ibu tu dengan kasih sayang besar dalam jiwa ibu. Sebab tu kalau di antara hubungan suami isteri yang mudah rasa dikasihi dan mengasihi adalah isteri banding ayah, banding suami. Sebab tu bila menzahirkan kasih sayang kepada anak, ibu lebih pandai berbanding ayah kan. Ayah kadang dia sayang tapi dia tak cakap. Sebab ayah kadang tak pandai ekspresi. Ayah ada kasih sayang tapi tidak sebesar kasih sayang ibu. Kasih sayang ibu, dia rasa dikasihi oleh suaminya dan dia pandai mengasihi anak dia. Sifat mukmin tu pandai merasai kasih sayang dan pandai berikan kasih sayang. Itu mukmin yang sejati, mukmin yang murni, mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna, jiwa dia sempurna. Jadi dia maklafah. Dia mudah, ramah, mesra. Senang. Kalau kita tengok ulama tu mudah. Dicampur tengok dia jauh macam boleh ke dekat ni? Tapi bila dekat, masya-Allah, dia ramah macam kawan lama. Jadi seorang mukmin, al-mukmin maklafah. Seorang mukmin
itu dia ada sifat pengasih dan mudah mengasihi. Itu Rasulullah sebut, wala khaira, tak ada kebaikan bagi orang yang tidak ramah dengan orang lain dan tidak mahu diramahi oleh orang lain. Maksudnya dia tak ramah, tak sempurna, tak ada kebaikan. Rasulullah kata tak bagus orang yang sombong, orang yang tak ramah mesra, tak bercampur sebab sombong lah, jiwanya tu kasar, tak suka orang, tak bagus. Dia kata la khaira, Nabi sebut tak bagus. Dan bila orang cuba ramah sembang dengan dia lari pula. Itu pun tak bagus, tak ada kebaikan. Sebab mukmin maklafah. Kita cuba jadi manusia yang menerima kasih sayang dan memberi kasih sayang. Sebab kita dah terima kasih sayang daripada Allah, dan kita patut menyampaikan kasih sayang kepada Allah. Kalau mukmin penuh dengan kasih sayang, masya-Allah, alam ni baik kan. Tapi manusia jadi lawan kepada maklafah ni, selfish, yang pentingkan diri. Jadi orang yang pentingkan diri susah nak ada maklafah. Mukmin ni dia ada hubungan. Orang yang pentingkan diri dia tak ada hubungan, dia tak ada rasa hubungan. Orang yang pentingkan diri dengan Tuhan pun dia terputus. Minta pada Tuhan pun atas sebab keinginan diri dia. Tuhan ialah tempat dia meminta. Bila Tuhan telah memberi, maka dia tinggalkan. Orang yang tertanya-tanya kenapa saya senang ingat Tuhan, lupa bila susah ingat Tuhan, senang lupa Tuhan. Itu kan ada selfish. Nak akui saja selfish. Kan? Sebab orang kalau tak ada selfish tak ada pentingkan diri, tak ada sifat tu. Orang yang tak pentingkan diri ni orang yang tak fikirkan tentang diri sendiri saja, fikir tentang orang lain. Dia susah ke macam mana dia tu macam mana nak fikir ke orang lain. Jadi orang yang selfish ni dia penting diri dia tu, sampai kepada Tuhan pun dia ada selfish tu. Itu bahaya tu orang yang ada selfish ni. Sebab tu ulama tak bagi kita ada selfish ni. Sifat keakuan, sifat pentingkan diri sendiri, fikir tentang diri sendiri saja. Tuhan ni lah tempat dia minta, bila dia dapat dia lupa. Dia lupakan, bukan dia lupa sebab dia tak ingat, dia lupakan cari Tuhan bila perlu. Jadi kalau kepada Tuhan pun dia selfish, jangan tanya kepada manusia lain. Jadi kita lah secara umumnya kena ada keinsafan dalam diri kita. Jangan sayang diri kita lebih berbanding cara Tuhan sayang diri kita kan. Kita sayang diri kita sebab pada diri kita ada kasih sayang Allah. Bukan kita sayang diri kita kerana kita ni memandang kita istimewa, berharga. Kita berharga kerana Allah Ta'ala yang jadikan diri kita ni bernilai. Iman, Islam, ibadah. Jadi kita menghargai diri kita kerana Allah Ta'ala menghargai diri kita. Kita suka kepada diri kita yang disukai oleh Allah. Tapi orang yang menyukai sesuatu kerana Allah, dia akan sukakan perkara lain yang Allah Ta'ala suka juga. Kan? Bukti kita sayang kita punya kekasih kita, suami kita ke isteri kita ke, kita akan sayang apa yang dia suka, betul? Kan? Kalau suami kita suka satu botol minuman tu, kita suka botol minuman tu sebab botol minuman tu suami kita suka. Ataupun isteri kita ataupun pasangan kita suka sesuatu buruk kan, benda tu mungkin buruk dah, tapi sebab ini pasangan kita punya, jadi kita suka juga perkara tu. Nak buang pun tak sanggup sebab pasangan kita punya. Cuba tanya orang yang berusia yang kematian pasangan tu, tengok benda buruk semua ingat dia punya partner dia, dipeluk, dicium. Sebab di situ ada kasih sayang. Kenapa orang tu sayang pada perkara tersebut? Sebab kekasih dia. Macam tu kita suka kepada manusia lain kerana di situ ada kasih sayang Allah. Bukan kita je Allah Ta'ala sayang. Contohlah kan, Allah Ta'ala bagi kita umur, tanda Allah Ta'ala bagi kita peluang kasih sayang Allah. Allah Ta'ala bagi kita ibadah, tanda Allah Ta'ala nak mudahkan kita, Allah Ta'ala sayang. Di situ semua ada kasih sayang Allah pada diri kita. Tapi pada diri orang lain pun ada juga. Allah Ta'ala panjangkan umur dia, Allah Ta'ala jadikan dia beribadah, Allah Ta'ala banyakkan harta dia, lalu dia banyak bersedekah. Jadi orang tu baik di mata kita sebab
dia menerima kasih sayang Allah. Kita yakin sebab kita terima benda yang sama juga. Masya Allah. Jadi macam mana kita nak benci orang yang Allah Ta'ala, orang yang dapat kasih sayang Allah? Susahlah nak benci orang. Sebab tu al-mu'min ma'lafah. Mukmin tu mudah ramah. Kerana ketika dia memandang sesuatu, dia pandang di situ ada kasih sayang Allah, di sini ada kasih sayang Allah. Susah nak benci orang. Kan, susah. Tak tahu nak benci sebab apa pun. Kan, kita bahaya sangat kalau kita tengok muka orang kita jadi, ish, saya tak suka dia. Orang tanya kenapa tak suka? Tak tahulah tapi tak sukalah. Tu kita ni tengah dalam bahaya lah kan. Apa tiba-tiba tak suka kat orang kan? Tak tahu sebab tapi tak suka. Itu kebencian. Orang kalau Syekh saya selalu sebut, dia kata orang akan keluarkan apa yang ada, apa yang dia ada. Kalau dia ada kebencian, dia akan luah kebencian saja. Tapi kalau dia ada cinta, dia akan luahkan cinta saja. Kalau dia ada baik sangka, dia akan luah baik sangka saja. Kalau dalam hati dia ada buruk sangka, yang keluar banyak buruk sangka saja. Tapi bukan orang lain nak baca kita tu, kita ni penuh kebencian ke, kita penuh kasih sayang ke. Kita nak baca diri kita, apa yang ada dalam diri kita ni. Tengok apa yang selalu keluar dari mulut kita ni. Waktu lapang kalau memilih banyak mengumpat daripada cerita kebaikan, ada sesuatu lah yang kurang tu dalam diri ni. Kenapa nak cerita buruk orang? Dan kenapa tak cerita baik orang? Itu ada sesuatu lah yang hilang. Tu untuk diri sendiri kita muhasabah kan. Baca surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala kata aku cipta kematian dan kehidupan. Maksud menciptakan makhluk. Liyabluwakum untuk diuji mereka. Ayyukum, siapa di kalangan liyabluwakum untuk uji kamu. Siapa di kalangan kamu tu yang terbaik amalnya. Ulama sebut, apa maksud Allah Ta'ala nak uji, nak buktikan terbaik amal? Allah Ta'ala tak tahu ke amal kita macam mana? Mustahil Allah Ta'ala tak tahu. Dia yang ciptakan kita. Dia dah pilih pun kita syurga ke neraka dia pada awal. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut dia uji untuk memperlihatkan siapa di kalangan mereka yang baik dan buruk amal tu? Itu sebenarnya bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah tahu, tapi untuk kita tahu. Kita nak nilai diri kita ni di sisi Allah. Kita ni baik ke tidak? Jadi kita patut menilai, adakah pada diri kita ni ada ahsanu amala, sebaik-baik amal. Jadi kita tiap kali beramal atau tiap kali menjalani noktah-noktah dalam kehidupan ni, kita nilailah diri kita. Ahsanu amala ke tak? Bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain, untuk dipertontonkan kepada diri kita sendiri. Kan? Kalau ada orang lain buat kebaikan di hadapan kita, untuk kita contohi. Ada orang buat buruk di hadapan kita, untuk kita tak buat perkara yang sama. Bukan untuk kita mengata mereka, sebab mereka ada hubungan mereka yang khusus kepada Allah. Sebab tu al-mu'min ma'lafah. Seorang mukmin tu dia mudah mesra. Sebab dia belajar saja daripada orang baik pun dia belajar, daripada orang buruk pun dia belajar. Dia susah untuk menolak manusia, sebab manusia tempat dia belajar sesuatu. Kalau asyik pandang buruk saja, macam mana nak belajar? Kan? Sedangkan dunia ni perjalanan mematangkan fikiran, jiwa agar jadi yang terbaik di sisi Allah. Pelajarannya manusia. Kita belajar jadi manusia daripada manusia lain. Kita ada ilmu saja pun tak cukup kalau kita tak belajar macam mana praktikal dia. Sebab tu Rasulullah sentiasa menunjukkan bagaimana melakukan kebaikan dan menunjukkan bagaimana meninggalkan keburukan. Dan memberi pelajaran dari hadapan mata para sahabat tentang siapa contoh yang baik dan siapa contoh yang buruk. Subhanallah. Okay. Kemudian keterangan last. Keterangan manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan suka berjinak, mesra dengan orang lain, atau dalam bahasa lain, suka hidup berkumpulan. Apabila seorang banduan dikurung bersendirian dalam penjara dalam tempoh yang lama, itu merupakan siksaan kepada jiwanya. Kerana yang demikian itu bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Untuk sedikit masa, kadang-kadang manusia perlu menyendiri.
dalam usaha mencari ketenangan dan kedamaian jiwa. Namun setelah itu kembali lagi kepada fitrahnya untuk bersama dengan orang ramai. Jadi manusia ni memang bercampur. Sebab daripada pencampuran tu kita dapat kebaikan. Boleh belajar sesuatu. Atau kita nak dapat pahala pun kadang medannya tu pada manusia lain. Kita nak dapat pahala sedekah daripada siapa? Tentulah daripada memberi kepada orang yang memerlukan. Kalau kita nak dapat pahala sedekah, tak ada orang yang kita nak bagi kat mana? Kan? Jadi manusia tu kita tak boleh lari pada manusia tanpa sebab. Apatah lagi lari daripada manusia dengan sangka buruk. Jadi manusia yang baik adalah manusia yang suka mesra, ramah dengan orang lain, suka bergaul dan bertukar fikiran dengan orang lain, suka bagi nasihat dan suka dinasihati oleh orang lain, memberi bantuan kepada orang lain dan menerima bantuan daripada orang lain. Dan begitulah seterusnya. Jadi kalau ada orang yang tidak suka bergaul dengan orang ramai, atau dia sendiri tidak mahu diajak mesra, ramah dengan orang ramai, maka orang ini kurang kebaikannya dan kurang mendapat kebaikan dari orang lain. Duduk seorang-seorang tu yang jadi murung. Sakit murung tu kan depression kan. Kemurungan tu sebab banyak menyendiri. Kenapa banyak menyendiri? Sebab ada sangka-sangka yang sangkaan-sangkaan yang tidak benar terhadap orang. Jadi akhirnya inilah penyakit. Kurang dapat kebaikan, kurang beri kebaikan, kurang dapat kebaikan. Kita hanya, sebagai ulama sebut, ada dua tempoh saja kita jauh dengan manusia. Dijauhkan. Dua tempoh. Satu, bila kita berseorangan, ibadah kita lebih banyak. Dan tentunya itu bukan sepanjang waktu. Kan? Yang kedua, bila kita takuti keburukan kita menjangkiti orang lain. Jadi kalau kita bersama dengan orang ramai, kadang-kadang ibadah kita jadi sikit, maka ketika itu kita berasing dengan mereka. Untuk kita buat ibadah lebih ramai. Sembahyang jemaah mungkin orang larat 4 rakaat saja. Tapi kalau duduk dengan orang ni mungkin nanti tak dapat ibadah lain, sebab lepas solat tu nanti dia nak makan-makan ke. Jadi kita berasing, ketika tu kita berasing dengan diri kita. Untuk buat lebih banyak. Untuk lebih banyak. Yang kedua, kita asingkan diri kita sebab kita takut keburukan kita menjangkiti mereka. Kita ada keburukan yang perlu dibaiki, maka ketika itu kita kuranglah bergaul dengan mereka. Setelah tu kita cuba baiki, kedua kita bergaul semula. Sebab tu kita kena ada guru yang bimbing kita, perbuatan kita, akhlak kita. Untuk guru tu bagi bimbingan. Kamu ketika ni banyak sangat bergaul, lupa dah tujuan kan. Macam murid tu kalau musim exam tu kan, parent dia atau cikgu dia kata self study kan, study sendiri-sendiri. Sebab bila study group ni nanti jadi lalai pula. Benda patut hafal tak hafal. Waktu macam tu guru akan. Tapi waktu musim study bukan exam biasa, study ramai-ramai. Jadi siapa yang bagi tu ramai ke study seorang ke study? Cikgu lah, ada pembimbing. Dalam kehidupan pun begitu, ada pembimbing yang bimbing kita. Sesuai, waktu ni sesuai, bergaul. Waktu ni kurang bergaul. Kita kadang tak pandai kan, sebab kita rasa semua yang kita rasa tu kadang bagus, tapi sebenarnya buruk. Jadi kita perlu ada penasihat dalam kehidupan. Minta kepada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala lorongkan kita penasihat-penasihat yang baik. Wallahu a'lam. Naqifuna walhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan puan-puan kerana sudi luangkan masa pada petang ni untuk kita dengar hadis Nabi SAW. Kita gunakan kitab 40 hadis akhlak mulia. Mulai minggu depan kita akan sambung juga. Mulai hari ini dan akan seterusnya sampai khatam lah, insya-Allah. Mendoakan moga Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala permudahkan, Allah Ta'ala berkati apa yang kita dengar ni, apa yang sama-sama kita baca ni, dan jadi akhlak mulia dalam diri kita. Wallahu alam. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga hati kan, agar ini lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala ibadah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.